Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, welcome back review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknik analisis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni Zuhara nak tunjukkan sesuatu untuk anda di chart Bitcoin maknanya untuk kita tengok macam mana untuk confirmation ataupun untuk kita tengok momentum pergerakan Bitcoin itu akan terus melakukan peningkatan. Yes, kalau semalam tu nampak Bitcoin cuba melebihi 45k tapi tergagal. Kenapa? Dua aspek tu memang boleh berlaku, tapi pun hari ni sebenarnya pagi ni tu nampak satu kuartal pergerakan di chart ataupun pergerakan price ataupun RSI sebenarnya pergerakan itu adalah perlu kita buat dulu sebelum kita melakukan sebelum price melakukan terus kenaikan. So, apa itu nanti itu akan tunjukkan, itulah data penting juga untuk anda boleh buy entry guna untuk ni, disebabkan nantilah apa data yang tunjukkan ni akan boleh menyebabkan kita strong untuk kata buy position disebabkan continuously pergerakan. So nanti saya akan tunjukkan chart. So kan, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours untuk semalam. So sekarang 7.45, so expected candle daily belum lagi close. Nanti tu nak tengok dekat candle daily dan juga fear index pukul 8 nanti tu akan pergikan. So quarter market currently berada mana, nanti tu akan refresh dulu untuk data ni. Expectation data still lagi berada di 1.9 trilion. So daripada hari Isnin, hari Selasa dan hari ni adalah hari Rabu, so 3 hari dah. Mana expected untuk hari ni pun masih lagi berada di 1.9, tapi hari ni quarter belum mula lagi candle iaitu pukul 8. So apa kita tengok macam mana malam nanti. Hopefully kita akan tapi dua expected kita akan berlaku sedikit dropping untuk sebelum kita melakukan continuous. Kenapa? Pergerakan itu perlu dibuat, nanti itu akan terangkan di chart. So volume 98 sedikit drop, kemudian BTC dominant terus kata mendominasi market daripada 42 ke 43.2. So bagusnya untuk mendominasi market untuk Bitcoin, berapa kita perlu regain dulu regain dulu buyer untuk di dalam Bitcoin. Bila Bitcoin melakukan kenaikan, price dah hyper, expected nanti akan rotate pula ke dalam altcoin. So kata now adalah time untuk Bitcoin untuk melakukan kenaikan dulu untuk mendapatkan kepercayaan buyer di dalam market. So untuk dalam tempoh 24 hours, so tempoh 24 hours semalam ataupun hari Selasa, walaupun hari pagi ni adalah pagi Rabu tapi candle daily belum close lagi. So inilah data untuk tengok hari Selasa punya. So total market expected hanya menaik sikit je, 0.03%. So macam cakap tadi, volume drop hampir 10%. Sebab itulah kita tengok kenaikan kita tak banyak, ataupun expected kita hanya akan berada di satu price je. Expected kita tengok dalam 43.4k. So untuk kata BTC dominant sedikit drop 43.2, kata secara keseluruhan 0.3, tapi still lagi untuk kata daripada hari Ahad ataupun Isnin itu kita pada 41 ke 42 dan hari ini 43. So overall still lagi melakukan peningkatan, hanya sedikit dropping untuk over of the day untuk semalam hari Selasa 0.03. So untuk harga semasa untuk pagi ini di pukul hampir pukul 8 sebelum candle close. So Bitcoin berada di hampir 44k iaitu 43.9, iaitu untuk dalam tempoh 24 hours 0.80 dropping. So macam cakap dia expected sikit dropping, apapun kita tengok weekly dan monthly adalah meningkat 17% dan 14%. So Ethereum hampir 3k 2.9, expected 0.62. So tak banyak berlaku perubahan untuk market harga semalam. Disebabkan apa? Dia nampak apa expected di Bitcoin apa? Index kita nak Bitcoin break 46, tapi expectation tu break tu tak boleh berlaku untuk current position Bitcoin. So expected dia perlu sedikit retestment sebelum sedikit down sebelum dia buat kenaikan lagi. So ini harga-harga semasa itu yang dan Bitcoin dan Ethereum. So lain-lain kau kita tengok adakah green BNB sikit tapi tak banyak pun 0.1. Terra Luna terus melakukan peningkatan 2.2 untuk minggu ini 53%. So 92 expected hampir dah melakukan hampir ke all time high dia. Solana 2% ke $100 balik. So lain-lain kau ada juga turut melakukan peningkatan, tapi mostly pergerakan yang kata sikitlah yang paling strong untuk ini adalah memang Terra Luna. Untuk expected minggu lepas dan minggu ni Terra Luna still lagi mengungguli dengan kenaikan. Tengok monthly beritahu iaitu hampir 80% regain balik. Tapi Luna belum lagi berada di dia punya all time high. So expected hampir Luna expected dalam 20% lagi untuk dia sampai ke dia punya all time high yang lalu. So itulah harga-harga semasa untuk pagi ni. So let's go kita pergi chart dia. So fear index nanti tu akan update kan dalam 10 minit lagi. So kita akan pergi ke chart dulu. So untuk di chart inilah chart Bitcoin USDT. So apa yang kita tengok ni adalah nak tengok di
kata di daily chart dia belum close lagi. So nanti pukul 8 kita tengok. So untuk di 4 hours ni, kenapa zone expectation dia akan berlaku? Nak kita berada di kawasan ni, kebetulan tu punya average betul-betul berada di kawasan trendline ni. So anda boleh guna kawasan trendline average ni adalah kawasan 45.8 ni adalah kawasan yang perlu kita break out untuk menandakan price to more continue ni atas. So untuk di 4 hours ni ada seperti kita monitor double bottom. So double bottom, adakah ini akan berhasil untuk melakukan double bottom? Sekiranya double bottom ni dapat breakout, ini kita akan expected price tu akan pergi zona tanda dah. Price target ni expected dalam 58. So 58 ni kita ada major resistance kita iaitu 61 dan 52. So macam dekatkan sudah letak muka sini, ambil TP sedikit, kemudian set anda punya profit dalam stop loss anda dalam profit. Apa yang masuk dalam profit tu, contoh masa tu average tu berada 45. Sekiranya price tu bagi below 45, meaning secara senang yang kita tengok iaitu BTC so dalam kerugian ataupun loss value. Kalau price tu berada di atas 45 atau average tu, meaning price itu dalam profit. So meaning sebaik saja price sampai kawasan ni, Zul akan ambil TP sedikit, kemudian Zul akan lock tu punya lock dalam modal sedikit, modal lah 5%, 10% dalam modal. Sebab apa? Ini adalah kawasan yang paling penting. Macam juga dah banyak kali saya cakap, banyak expected kalau di breakout atas ni, yes, barulah kita akan nampak potential untuk dia buat higher high baru. Higher high tu sampai mana tak expected, tapi lebih tinggi daripada 79. Sampai mana kita ada target, iaitu target trendline ni ataupun Fibonacci 75, seek 1.6 di 87, dan mostly yang paling tinggi adalah 4.2 expected dalam 180 So itu boleh berlaku, tapi pun biarkan dulu sebab kita nak tengok dulu, iaitu at least breakout ni dulu, barulah kita boleh bersembang harga yang atas lagi. So untuk currently and guard, sekiranya price tu gagal break atas ni, meaning kita akan berlaku rejection tu akan menyebabkan price akan drop more below, iaitu expected dia akan buat higher high, high low, dan expected buat another lower low expectation di kawasan kita punya major support untuk Bitcoin, iaitu dalam 26 dan 14k. Sekiranya ini berlaku, meaning kita akan agak kuat validkan kita punya pergerakan untuk tahun ni, iaitu tahun pertama untuk bearish market. So itulah kata pentingnya resistance kali ni untuk tengok at least Bitcoin perlu sampai kawasan ni dulu sebelum dia nak melakukan confirmation, sama ada nak melakukan bearish ataupun bakal buat new circle untuk pergerakan, bukan lagi 4 year circle, maybe macam tu ada teori untuk 5 year circle. Itulah di Bitcoin. So untuk currently, untuk tengok di chart price untuk di 4 hours, price kata berlaku sedikit resistance di kawasan tu punya ni dalam 45 dan around 46k. So kenapa logik untuk berlaku, dan kita tengok RSI sendiri. RSI currently berada mana? RSI berada betul-betul di overbought. So overbought pun dia ada line ni, merah ni 179 dan 73. So expectation kalau kita sampai 85, lagilah expectation untuk ini adalah kata price untuk melakukan kejatuhan. Expectation untuk akan berlaku sedikit correction sebelum dia melakukan kenaikan. So untuk RSI, whatever price antara 50 dan 80, kita akan pergerakan untuk uptrend. RSI berada 50 bawah 50 ke 20, expected price itu adalah nada dalam pergerakan downtrend. So kita perlu sedikit aku kata cooling down untuk Bitcoin, untuk expected dia akan mendapat momentum untuk naik atas. So itulah untuk RSI. Kemudian yang penting adalah stock RSI. Stock RSI kita sekarang kata dah kata berlaku sikit rejection untuk daripada overbought ke hampir ke oversold. Mula-mula hampir dah turun lah, dah 64. So ini yang pergerakan yang kita tunggu, iaitu zona at least untuk RSI berada di oversold, kemudian RSI still lagi berada above 50. So meaning sekiranya stock RSI tu berada di oversold, so apa kita akan nampak expected price tu akan sedikit buat sideways kawasan ni, kemudian price barulah melakukan kenaikan. Yang terbaiklah tu nak nampak price tu hanya buat consolidation kawasan ni sampailah ke kawasan trendline ni dan melakukan kenaikan. So apa yang berlaku, expected kita akan berlaku pergerakan uptrend, iaitu pergerakan aku kata bull flag, expected untuk berlaku ni continue, dia akan melakukan kenaikan. So inilah pergerakan sideways di kawasan ni adalah bagus untuk Bitcoin hanya untuk kawasan 45 dan 42 ni. So whatever kawasan ni good nanya, expected sampai kawasan trendline ni. So jika nak buy, anda boleh buy kawasan ni. Sebab apa, expectation kita nampak RSI pun dah drop bawah, pergerakan movement ke atas. So pergerakan naik, aku kata bull flag and continuously pergerakan naik ke atas. So untuk any expectation, kalau ini berlaku juga swing high to swing low, tengok price target, expectation price target je, expectation lebih kurang sama. Yes, sama juga menuju ke kawasan kita punya resistance dalam 54. So 54 ni ada quarter support kalau horizontal, kalau tu tarik
yes, kita ada horizontal support di kawasan tu. So valid untuk kita gunakan pergerakan ni. So itulah yang tu monitorkan untuk sekarang pergerakan chart. Apakah yang tu tengok untuk data di chart untuk menunjukkan bahawa untuk price itu akan terus melakukan peningkatan. Tetapi sekiranya price tu breakout trendline kita ini, minor trendline ini, tu expectation kita akan Bitcoin akan more drop ke bawah ni. So meaning drop bawah tu adalah expectation kurang bagus untuk Bitcoin. Sebenarnya expected hopefully Bitcoin naik dulu sebelum retrace. Sebab apa, sekiranya drop bawah ni, drop di bawah trendline ni, meaning kita hilang momentum untuk kenaikan. So kita akan tengok di chart di daily. Di daily dalam 4 minit lagi kita akan close. So gini, kalau dalam 4 minit lagi kita akan close candle daily untuk hari Selasa, meaning kita akan buka candle baru lagi pukul 8. So untuk pergerakan ini still lagi aku kata boleh berlaku yang seperti ini hanya. So ini merah, so expected untuk hari ni kalau terus merah iaitu menjadi tadi, kalau kita breakout kita punya bawah ini, meaning kita akan expect price tu more akan drop ke bawah. So drop ke bawah tu adakah boleh worry? Tak perlu worry. Yes, aku kata boleh jatuh bawah, cuma hilang momentum untuk kenaikan. So expectation kalau dia nak drop ke bawah sampai mana, swing high, swing low to swing high. So kenapa tu tak ambil low pada ni? Yes, kita ambil boleh low, ada kata last harapan, cuma kita tengok more momentum. Sekiranya drop pun yes, momentum boleh tu still lagi recovery sekiranya dia tak break bawah daripada minor support ni, daripada low ini iaitu lower low, lower high dan higher high. Yang ni expected kita akan expected dah buat higher high, expected lower low, higher high, lower low, lower high, higher high, expected buat another lower high sebelum melakukan kenaikan. So pergerakan uptrend untuk pergerakan untuk minor ni. So itu yang tu tengok mendirikan. Tu dan tu ada juga satu trendline. So ada good opportunity untuk anda buy di kawasan ni untuk dollar cost average. Tapi beware, anda buy hanya jangan all in, buy dalam 20% dia modal ni, ada expected dia akan melakukan kenaikan. Tapi sekiranya dengan drop, yes, kita akan beri price tu akan more drop ke bawah. So apa pun yang aku tengok ni adalah RSI. Kita boleh tengok untuk hari ni. So RSI di 4 hours pun dah melakukan aku kata penurunan ke bawah. So meaning apa yang berlaku, expected price still lagi sama. So kita akan berada di kawasan around 42, kemudian sekiranya stock RSI berada di bawah and RSI sedikit turun, meaning kita akan ada momentum untuk at least naik ke atas sebelum kita ada balik correction, iaitu kita ada support di kawasan 51 sebelum dia berlaku sikit correction gini, and kita akan tengok RSI akan drop lagi. So akan repeat benda yang sama. So meaning sekiranya kita breakout ni untuk daily, yang ditunggu-tunggukan adalah most kita nak tengok lah di kawasan 46 ke 46 ni ke 47 ni, kita breakout untuk daily candle, meaning kita akan nampak confirmation kita untuk price tu pergi ke dia punya major return itu 55 dan 61k. So hopefully itu berlaku dalam chart. Sebab apa, itulah yang tu tunggu-tunggukan untuk tu lock semua tu punya position dalam modal. Sebab apa, macam cakap, kita masih lagi aku kata monitor 4 year circle. Berdasarkan 4 year circle, tahun 2022 adalah tahun pertama untuk bearish market. So tahun pertama dalam bearish market adalah tahun pertama, tahun untuk anda exit position ataupun lock anda punya modal. Sebab apa, macam tu cakap tadi, sekiranya dia gagal breakout kita punya major resistance ni, iaitu nanti buka pergi daily untuk dapat terang. Sekiranya kita gagal breakout, nanti tu kan sekiranya kita gagal breakout kita punya major return ni di kawasan almost dalam 55 dan 61k, sekiranya kita gagal, mini price sedang buat higher high, higher low, dan expected akan buat higher high, lower low, higher high low, kemudian ada lower low. Sekiranya kita gagal, sebab tu cakap bila price sampai kawasan ni, Zul akan lock semua modal. Kalau dia exit pun tak salah, Zul akan exit. Kalau dia melakukan bounce balik, tak salah, kita akan cari another position untuk more confirmation untuk melakukan kenaikan. So itulah yang tunggu-tunggukan untuk tahun ni, untuk melakukan at least hopefully kita ada seperti yang cakap, expected 5 years circle breakout ini, dan breakout dalam putih ni, mini breakout dalam putih ni, mini kita akan, ini adalah confirmation untuk kita price akan melakukan hyper price untuk expected 5 years circle. Dan kita boleh tengok, barulah kita boleh tengok target kita 1.6, 87, 123k, 160k dan maksimum 143k sebelum kita berlaku major correction balik, expected 60-70% ataupun terus ke dalam bearish market 80% correction. Tu itulah yang tu expectation bila 4 year circle berlaku, kalaunya Bitcoin akan buat correction banyak 80%, seperti mana tahun 2013 85%, tahun 2017 83%, kemudian tahun ni kita expectation at least hampir 80%. So sekiranya Bitcoin drop daripada kawasan ni, so meaning kita akan expect 80% daripada all time high dia. Sekiranya gagal 61.55,
Kena kita nak sampai kawasan major resistance dalam 155, kemudian drop ke bawah, kita gagal. Expectation 80% price itu akan drop almost ke dalam 13k. So betul-betul kita punya dalam kawasan major support yang Zul aim ni 26 dan 14k. So itulah yang boleh berlaku di Bitcoin. Hopefully anda tahu pergerakan untuk circle market. Sebab apa penting untuk anda tahu circle market ni, apa yang kata data sekarang dan data yang lepas, apa ada sedikit perbezaan. Sebab tu cakap untuk tahun ni ada possibility, ada teori untuk melakukan 5 year circle ataupun new circle dalam Bitcoin. Berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun tak pasti, tapi ada possibility untuk berlaku circle yang baru disebabkan price di atas ini kita tak mengikut, aku kata tak ikut, aku kata tak mengikut pergerakan Bitcoin sebelum ini. Supposedly untuk bulan ini adalah hari ini kita akan melakukan hyperpump, barulah bearish market, tapi yang berlaku instant daripada naik, price itu drop dengan drastik. So itulah karakteristik yang baru untuk kita punya cycle ni, sedikit berlainan. Tapi apapun kita still lagi monitor, ada possibility yes price tak semestinya ikut 100%, tapi pergerakan ini adalah pergerakan yang tak expectation berlaku dalam market. Supposedly kita bisa naik atas, tapi dia jatuh bawah. So cakap ada opportunity untuk dia breakout ni dan melakukan circle yang baru. Circle baru kita perlu break major resistance untuk confirmation buat ayah high lebih 67, dan untuk confirmation untuk hyper price kita perlu breakout untuk punya trend line ni, iaitu trend line apa? Ini adalah trend line daripada pattern bearish kita, pattern reversal untuk daripada uptrend melakukan downtrend. So price ini sekiranya breakout 6 target, kita expected price tu akan drop kita punya. So meaning Fibonacci pattern semua dah menunjukkan price itu sekiranya price Bitcoin nak jatuh, Bitcoin akan jatuh dalam 26 dan 14k. So tak perlu panik kalau drop, tu akan hold the position dan tu akan buy lagi di bawah untuk long term. Tapi sekiranya tu nakkan untuk hopefully Bitcoin sampai ke 61.51, alien tu akan lock lah modal. Sekiranya dia naik, alhamdulillah kita akan profit. Sekiranya drop, kita akan exit market dan kita akan guna modal tu, kita guna buy di bawah. Itulah tu punya plan sekarang ni untuk di Bitcoin. Hopefully anda dapat membantu analisis zone ni, dapat membantu anda untuk buat tesis ataupun buat plan long term untuk anda. So gabungkan dengan anda punya analisis dan hopefully data yang anda dapat tu lebih banyak dari Zul. Kalau ada yang menarik, sharekan di ruang komen, nanti Zul akan tengok juga data anda itu. So itulah di Bitcoin pergerakan yang Zul tunggukan. So now Bitcoin dah buka baru, iaitu buka candle baru pukul 8, so kita berada di bawah ni. So sekiranya candle hari ini still lagi aku kata merah dan close below hijau ini, tu candle ini turun lagi bawah, iaitu expected dalam 42 ni. So meaning kita akan expected price akan ada momentum untuk drop bawah, dan drop bawah adalah hopefully dia akan bound di kawasan trendline ni ataupun sedikit drop di kawasan ni. Tapi pun sekiranya price tu drop bawah trendline ni, meaning kita hilang momentum ataupun horizontal 42. Sekiranya kita hilang price 42 ni, price drop below bawah ni dan daily close below ni, ini kita expected price tu akan more drop ke bawah sampai mana kita akan ada support iaitu di kawasan ni. So last hope kita untuk price tu melakukan kenaikan balik. So itulah di Bitcoin pergerakan yang Zul tunggukan. So untuk kali bukanlah good position to buy, wait saja. Untuk kalau anda buy, jika ditunggu at least price itu drop kawasan ni, ataupun bila anda tengok stock RSI di 4 hours berada di kawasan ni. So berdasarkan RSI sekarang, RSI pun dah hampir berada di oversold. So meaning ada community ni, RSI kawasan ni bila kita nampak biru close orange, so meaning kita akan ada potential untuk price tu melakukan kenaikan. So tu nampak tu expected dalam 60-70% untuk hari ni ada possibility untuk kita akan melakukan kenaikan, sebaik saja RSI berada bawah ni. Dan nanti di daily pun daily pun juga di daily pun sedikit memerlukan dropping. So apapun kita ada opportunity naik lagi, at least banding keadaan barulah kita akan sedikit correction bawah. So meaning kita perlukan sedikit correction yang diperlukan untuk Bitcoin untuk sedikit release kata moment hyper price ni, seperti dia akan turunkan sikit release untuk kita dapat momentum kenaikan. So itu yang saya tengokkan di market. So guys, itulah untuk analisis untuk pagi ni, hopefully dapat membantu anda. So let's go. Sebenarnya hari ni pagi ni saya nak pergi sikit ke altcoin lain. So altcoin yang sebelum ni saya tengok adalah altcoin yang kata best coin yang Zul kata aku holding, iaitu Ethereum, Solana, Avax, Luna, Dot. Ada link mati dan Phantom. So hari ni Zul nak buat sedikit di punya Zul coin lalu di Go Project tu hari minuan. So yang ini yang ni Zul dah buat pun. Yang ni pun Zul dah buat hari minuan, Quality, VChain, Superfarm, KDA, BRA. So Harmony One, kita tengok Harmony One. So Harmony One adakah good position untuk buy sekarang? So untuk long term consider good. Sebab apa? Price tu sedang berada di kawasan di punya last support, iaitu antara 14 sen dan 8 sen. So sedikit naik atas. So, tapi kalau anda nak invest untuk long term, yes boleh. Sebab apa? Harmony One currently
quarter expectation untuk quarter discount sebanyak almost 55%. So kalau 5% adalah already anda masuk 20% saja. Tapi kalau masuk dalam box ni tapi tu tak expected dia akan masuk, sebab sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan, dia akan terus melakukan kenaikan. So nanti tu akan clearkan beberapa yang ni. So ni yang tu monitor yang lama. So ni kita punya tu buy zone tu dah drop, dah jatuh. So now kita expected buy zone kita lah di kawasan last quarter di dalam box support ini. Sekiranya Bitcoin jatuh lihat 80%, barulah kita expected Harmony One akan more drop ke kawasan dia punya ni, kawasan 4 sen. So sekiranya drop dapat sini, memang tu akan grab buy sebanyak bagi, sebab Harmony One tu ada target sebanyak 10,000 coin. Currently tu ada banyak 2,000 coin. Tu kalau bearish market memang tu akan saut lagi banyak Harmony One. Tu kalau Bitcoin melakukan kenaikan, at least kita akan nampak Harmony One akan naik. Kemudian expected kalau Bitcoin P61, barulah kita akan drop more ke bawah. So untuk Harmony One sama juga pergerakan expected swing high. Nanti kita give 2 hours untuk dapatkan data tu. Swing high to current low dan expectation kita ada resistance kita sama, iaitu resistance kita di kawasan ini, iaitu area resistance kita perlu price itu at least untuk sekiranya Bitcoin sampai ke 61, mungkin resistance kita expect untuk Harmony One kawasan ni. So bila kawasan ni sampai sama di macam juga tadi, dia akan TP 20%, iaitu apa yang dia cakap di Bitcoin dia akan TP 20%, bukan saja di Bitcoin, di semua altcoin dia akan TP 20%, dan dia akan letakkan dia punya aku kata break even ataupun stop loss dalam profit. So tu punya stop loss lah tu punya average di 10 sen. So expected dia akan ambil hyper sikit lah dalam kawasan ni, iaitu expected dalam 25 sen ataupun 20 sen. Untuk kalau drop dia akan exit market, kemudian dia akan tunggu harga yang 80 sen tu yang dalam 4 sen tu. Kat sini dia akan grab terus untuk mendapatkan 10,000 coin untuk long term punya holding. Kemudian Koti expected So Koti sama juga, Koti expected price sekarang berada di last support. So 60 ke 70% discount. So kat sini kalau anda nak invest untuk long term, anda percaya kalau anda invest ke dana, anda tahu kenapa anda perlu Koti. So expected yang ini adalah kata dah berlaku 70%, now good position untuk buy. So ada pun satu trend line ni, sehingga Koti breakout trend line ni mini, kita akan nampak sama juga Bitcoin melakukan kenaikan, expected Koti akan turut melakukan kenaikan. So meaning Koti now adalah good position untuk anda entry sebanyak 50% daripada anda punya target. Contoh anda nak invest RM1,000, consider kat sini ada masuk dah 500, lagi 500 tu anda hold. Sekiranya price Bitcoin gagal ataupun terus ke bearish market, kita akan expect dia akan drop dalam 80-90%. 80-90% kita akan price tu akan berada di 8 sen. Tu 8 sen memang dia akan grab untuk complete kan. Kalau below 10 sen, 8 sen, 5 sen memang dia akan grab Koti untuk long term, expectation untuk 10,000 coin untuk Koti. Currently dia ada 1,000, tak ingat dah 2,000. Dia ada 2,000 coin Koti, iaitu average dia berada 56. Kenapa banyak? Sebab apa? Dia buy high price lah, expected buy retracement itu 40%. Now expected price drop tak masalah, dia akan hold saja. Expected kalau drop lagi memang dia akan buy lagi untuk long term. So itu Koti. Kemudian VeChain lebih kurang sama juga. VeChain sekarang ni dapat ada discount sebanyak current price 80%. So VeChain ni anda boleh all in terus target. Contoh anda nak dapatkan 10,000 coin, boleh buy terus 10,000 coin. Ataupun mungkin anda kalau tak nak tengok market ni, yes kan dah anda boleh pergi kat 50%, kemudian lagi 5% untuk bawah. Tapi bagi Zul 80% consider dah anda boleh all in and target. Kalau nak 10,000 boleh 10,000 terus, 10,000 coin. Sebab apa, kalau drop pun 90% expected sedikit aja price, expected price dalam 5 sen drop ke 2 sen. So kawasan ni kalau anda ada modal lebih lagi, anda tambah lagi modal. Sebab apa, anda buy lagi kawasan ni, anda increase punya asset agak banyak. So expected VeChain akan melakukan kenaikan untuk long term. Kemudian sama juga untuk di KDA sama juga cakap KDA adalah good position untuk buy kan. Sebab apa, di last support iaitu kawasan box ni dah pun breakout. So kita berada di kawasan almost dalam 65% discount. So kalau drop pun sikit lagi, hanya dalam 20% lagi drop daripada higher high. So seperti kita akan drop at least 80%, kita akan price akan dapat dalam $2. So anda buy di kawasan $7, drop sikit, hold saja di kawasan bearish market $2, kita boleh kata buy lagi. Tapi sebenarnya Bitcoin melakukan kenaikan, kita sepatutnya untuk KDA juga akan turut melakukan kenaikan. So itu dah semua bergantung kepada pergerakan Bitcoin. Untuk VRA tu punya coin sama juga, price tu berada di kawasan last support. So dah kuartal tu sama juga 65% ke 70% discount. So good untuk anda position masuk. Kalau whatever price yang berada sebanyak retracement 60% ke 70% adalah good untuk anda buat penilaian untuk masuk market. Untuk at least anda asset dulu sebanyak 50% daripada target anda. So anda ada RM1,000,
yes, kat sini boleh buy sebanyak 500 untuk 50%, lagi 50% hold, sekiranya naik kita akan profit, sekiranya drop kita akan ada lagi modal 50% ni untuk buy lagi more bawah, seperti kita akan dapat coin yang lebih banyak hanya menggunakan 500. So 500 kat kawasan ni mungkin anda dapat beribu coin, kat sini anda beli buy 500, kat ni anda dapat lagi tinggi aset ataupun lebih banyak coin. So meaning average anda akan drop dengan drastic dan anda akan memiliki aset yang banyak dalam ni, and wahid saja price tu melakukan kenaikan, anda akan return on investment anda akan banyak lah. So itu untuk VRA dan juga Zilliqa. Zilliqa juga lebih kurang sama saja. Zilliqa anda dah drop awak 80%, 86%. So Zilliqa pun sama, anda nak target berapa, 10,000, yes, targetkan terus, dapatkan target anda. Kalau drop pun tak salah, tapi ingat invest duit yang anda expectation boleh loss. Kalau anda nak invest 5,000, hopefully anda kata bersedia untuk 5,000 itu akan loss. Sebab apa? Kata price boleh jadi kita tak tahu apa yang akan jadi untuk long term, tapi untuk based on fundamental Zilliqa VRA ni tengok memang good untuk long term. So price dah 85%, kena drop BC expected dia akan drop almost dalam 90-98%, dia akan rate tak apalah, ada grab lagi, hopefully untuk Bika melakukan bulan mari kita akan expected Bika juga akan turut melakukan kenaikan. Tu minit kita buy betul-betul deep. So anda perlu jangan takut buy masa bawah, masa price tengah drop malah kini yang kita nak buy pertama-tama lagi yang diskon lebih daripada 60%, expected ni 86%. So kalau anda believe dengan projek ni ataupun yakin dengan projek ni, hopefully anda buat kaji fundamental. Bagi Zul memang Zul yakin untuk projek ni untuk long term punya movement. So last coin tadi tengok adalah terlepas lah Super Farm. So Super Farm adalah Zul punya under Solana namanya. So Zul buy Super Farm ni disebabkan Zul ada buy Solana, seperti mana Zul buy Matic disebabkan Zul ada Ethereum, and then kenapa Zul buy Koti disebabkan Zul buy Cardano. So inilah kata antara efek antara expected dua coin ni. Bila Solana naik, expected Super Farm juga akan melakukan kenaikan. Super Farm currently berada discount sebanyak expectation, kalau ikutkan ini daripada price ke atas, so expected dah 86% good, anda potential entry sebab apa dah 74 sen. Kalau dia regain balik untuk ayah di al-ilmi dalam $5, so meaning kalau anda at least, kalau Super Farm ni Zul ada target untuk dapatkan 1000 coin untuk long term. So currently Zul ada dalam berapa, Zul ada dalam 400 coin, Zul ada dalam 400, kalau tak salah Zul 400, lama Zul tengok, tapi dalam 400 ataupun 200 coin, nanti Zul akan update balik. So expected itulah Zul ada, so expected untuk completekan sedikit 1000 coin untuk long term punya holding. So guys, sebab itu je untuk pagi ni, hoping dapat membantu anda pergerakan market. So apapun kita akan tengok altcoin ni adalah good position, dah anda nak buy boleh silakan buy kalau anda nak inginkan. Tapi yang penting kita tengoklah Bitcoin, apakah pergerakan Bitcoin untuk hari ini. So untuk hari ini chart ini dah pun berlaku sedikit dropping di merah, expected 4 hours dah dropping. So tak masalah jika kita expected yes price boleh berlaku sedikit kuarter pergerakan macam ni. Yang kita nak ialah RSI berada di bawah. So ini kita akan ada barulah ada at least momentum untuk naik atas. Untuk di 4 hours currently RSI kita berada di 50 dan stop RSI kita berada di bawah tu. Untuk di 1 hour, bila-bila masa saja dah ready untuk naik atas, cuma expected kita akan tunggu exit 4 hours. 4 hours stop RSI berada di overbought, meaning kita oversold, meaning doa expected kita untuk hari ini kita akan ada good potential untuk naik atas, sama ada kita rebound kawasan ni ataupun terus melakukan kenaikan. Tu dah seringnya price return balik 42, ada boleh DCA masuk untuk buy. Siapa nak yang ketinggalan buy di bawah ni boleh buy sikit 20%, and dengan expectation price akan melakukan kenaikan untuk kita punya breakout, kita punya quarter double bottom dan pergi menuju ke kawasan 55 dan 61 kita punya Zul punya main target kan Ridley. Guys, itu aja untuk pagi ni, hoping dapat bantu anda. Please like, please subscribe, jangan lupa juga share kepada rakan-rakan lain. Tu jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.